Okey, kita teruskan hadis Kitabul Maram 861. Sila siapa nak mulakan? Ya. Baik, catatkan 861. Catatkan ya. Hadis boleh dipakai. Matan, dilarang penolong menerima hadiah dari orang yang ditolongnya. Hukum lil irsyad. Baik. Hadis ini ia memberitahu bahawa seseorang yang menerima hadiah atas jasanya melepaskan seorang dari hukuman, berarti dia telah melakukan dosa besar. Ya. Kalau dia dikatakan sini dia melepaskan seseorang dari hukuman, artinya dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Itu yang dikatakan di sini dalam hadis ini, hujung ayat itu. Ya. Kemudian orang itu memberi hadiah kepadanya lalu diterimanya. Maka atau faqad ata baban aziman min abwabir riba. Maka sesungguhnya dia telah mendatangkan satu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba. Itu ya. Sebab itu riba itu kan banyak cabang dia. Ya. Itu di antara cabang-cabang riba. Ya, selain riba itu makna gandaan yang digandakan. Ya. Itu mana cabang daripada riba. Itu dikatakan abwab. Abwab di antara pintu-pintu, ya, pembuka pintu riba. Baik, teruskan siapa nak baca selanjutnya. Hadis 862. Buka mic ya. Yang nak baca, mic buka. Ya. Baik ya, catatkan hadis 862. Hadis sah. Hadis sah. Lihat hadis 1424. Ya. Matan dia. Matan ni mana isi kandungan hadis. Dilarang menyuap. Dan menerima suapan.
dari hal hukuman. Hukum haram. Dalam hadis ini, hadisnya atau kandungan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW, melaknat Rasulullah SAW, ar-rasi wal murtashi, yang menyuap dan yang disuap. Ya, ar-rasi wal murtashi, yang menyuap dan yang menerima suapan. Maksudnya, orang yang menyuap seseorang yang menjadi penegak hukum agar dia lepas dari hukuman ialah merupakan perbuatan terkutuk. Dan orang yang menerima suapan seperti itu juga merupakan perbuatan yang terkutuk. Jadi dua-dua tu kena. Ya. Ar-rasi yang memberi suapan ataupun al-murtashi yang menerima suapan. Okey, silakan ayat hadis 863. Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Catatkan 863. Hadis boleh dipakai. Matan dia, boleh menukar binatang dengan binatang dengan bertempoh atau waktu. Hukum mubah. Maksud hadis yang dibaca tadi, meminjam barang-barang dari Baitul Mal sebagai kekayaan zakat diperoleh dengan syarat kelak akan mengembalikan barang-barang tersebut dengan lebih dari yang dipinjam. Misalnya, seekor unta lalu dikembalikan dengan 2 ekor unta. Jadi hukum di sini ya boleh, mubah, ataupun bahasa lain halal, ya, dihalalkan. Ini kalau pinjam pada Baitul Mal, ya, untuk mengkayakan lagi ya Baitul Mal, tak ada apa, hukumnya halal. Ya. Baik ya, tak apa. Pinjam seko, bagi seko tak apa. Kalau nak bagi lebih pun halal, bukan riba. Ya. Tapi kalau riba tu selain daripada itu kepada seseorang, itu jadi riba. Betul mal tak apa. Lagi hadis 864 siapa nak baca? Lapan enam empat. Hadis sah. Kemudian depan dia letak tawakuf. Tawakuf, tawakofa. Tawakuf. Matan dia,
Dilarang menukar kurma. Dilarang menukar kurma basah dengan kurma kering yang sama beratnya. Hukum sebab tidak boleh. Sama juga haram. Dalam bracket. Haram. Baik ya. Kurma kering dengan kurma basah. Ya, dia ditukar dengan sama berat. Ya, artinya ya di situ ada kandungan riba namanya. Sebab hal itu dilarang. Seandainya tak sama timbang boleh. Contohnya harga kurma kering ini lebih mahal daripada kurma basah. Jadi pada masa itu dia kenalah diberikan lebih kepada kurma basah tadi. Ya, tak boleh sama timbang. Sama timbang pun dalam segi perniagaan pun ya itu rugi. Ya. Jadi di sini ada unsur riba di situ. Sebab itu dilarang dan hukumnya haram. Begitu juga dengan nilai-nilai buah-buahan yang lain, bukan hanya sekadar kurma. Buah-buah yang lain pun macam itu juga. Ya. Maknanya ya di antara buah-buahan itu mempunyai harga yang berbeza-beza. Yang mana ya nilai dia ada yang mahal dan nilai yang murah. Kita punya buah yang dinilaikan sebagai murah harganya. Sedangkan yang kita nak tukar tadi, dia buahan yang mahal harganya. Adakah kita nak bertukar dengan sama timbang? Ya, sudah tentulah tak sesuai. Tetapi, kalau seandainya sama-sama sukarela, ingin nak merasa, ya, ingin nak merasa buahan tadi, masing-masing bertukar dengan sukarela, tak ada apa. Tak ada salahnya. Ya. Atau Ya, betul. Boleh. Lagi? Hadis 865 ya. Siapa nak baca? Silakan. Ya. Baik, ya, hadis 865 catatkan. Hadis sah. Letak depan dia sama juga tawakuf, tawakofa. Tawakuf. Oh, ini 865 ni sama dengan tadi dia, hukum dia. Sama dengan yang tadi, 864. Sama kan, tak apa. Letak nombor je, sama. Jadi artinya, ya, persoalan dalam hadis ini ialah Nabi tanya tentang kurma basah bila dia kering, ya, bertambah kurang timbangannya. Jadi jawapannya benar. Atau disebut na'am. Kalau begitu, ya dilarang. Mana dilarang tu mana tidak boleh berbuat demikian.
ia menukar kurma kering dengan kurma basah dengan nilai yang sama. Sebab kurma basah ni akan susut, kering dan dia lagi maknanya lagi murah harganya. Ya. Dibandingkan dengan kurma kering yang jadi tukarannya tadi. Okey, kita teruskan lagi dengan 866. Siapa nak baca silakan. Sekejap ya. 866. Siapa nak baca? Buka mic. Siapa tu yang baca tu? Baik, catatkan. 866 hadis lemah. Matan, dilarang membeli lagi dengan harga yang lebih dari barang hutang yang tidak dapat dibayar. Hukum sebab mubah. Mubah. Mimba alif ha, mubah. Mubah ni harus boleh, halal. Itu bahasa mubah, ya. Baik, 866. Orang yang membeli sesuatu dengan hutang dan kelak dibayar dengan hutang pula, iaitu mengalihkan hutang kepada orang lain yang punya hutang kepadanya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang telah memberi hutang kepada pihak kedua. Jadi, ya, semacam ini bergantung kepada persetujuan. Mana walaupun hadis ini lemah, tetapi mana ada hadis ini, ya, seolah-olah tidak boleh, tu ya, tidak boleh berbuat demikian. Jadi kerana darjat hadis itu lemah, jadi kita punya hukum mesti berlawanan dengan apa yang dalam kandungan hadis itu. Kalau dalam kandungan hadis itu mengatakan tak boleh ibaratnya, maka hukum mengatakan mubah, boleh. Macam tu. Ya. Contohnya si A, dia meminjam kepada si B 200. Si A, ya, meminjam kepada si C 200 dan kemudian 200 itu diberikan kepada si B. Jadi dia bayar hutang tapi dia hutang pada orang lain pula. Jadi di situ maknanya dalam persetujuan, ya, tak ada salah, boleh. Tapi kalau ikutkan hadis ni tak boleh, ibaratnya tak boleh. Jadi hadis ini berdarjat dhaif, lemah. Oleh itu, ya, kita hukum mesti berlawan dengan hadis, kandungan hadis tu. Kalau hadis kata tak boleh, banyak bermakna hukum boleh. Kalau kita ikut juga dengan hukum yang ada dalam kandungan hadis tu, bermakna kita meletakkan hukum dhaif, lemah, ya, dan kita beramal dengan hadis yang lemah juga, ya. Maka habis, ya, berkaitan dengan riba. Sekarang ni tajuk yang lain pula, ya. Tajuk dia babu rukhsati. Babu rukhsati fil araya
wa bai'il usuli wa walis samari samari ya. Ini iaitu bab rukhsah ni mana bab kelonggaran ya pada ariyah. Mana ariyah ni mana pajak. Dan ya pada menjual pohon. Wa bai'il usul, dan menjual pohon. Wasimari, dan buah-buahannya. Okey, siapa nak baca hadis terusnya iaitu hadis 867. Silakan. Ya. Okey. Catatkan hadis 867. Hadis sah. Matan, orang yang memajakkan kebunnya kepada seseorang boleh menukar kurma basah dengan kurma kering yang jelas ukurannya dan timbangannya. Hukum mubah. Mubah maknanya harus, boleh ya. Baik. Maksud arya di sini ialah seseorang yang memajakkan buah-buahan kepada orang lain atau memajakkan pohon buah-buahannya kepada orang lain untuk diambil buahnya pada musim buah-buahan, baik sekali maupun beberapa kali. Jadi dalam konsep ini boleh. Kalau kita rasakan pokok itu sudah nampak hasilnya, kita boleh pajakkan dia. Dipajakkan dia punya buah-buahannya saja. Mana habis buah, maka habislah tempohnya. Kalau seandainya dia memajak kebun, biasa memajak kebun ni memakan masa perjanjian lah, setahun, 2 tahun ataupun lebih. Itu pajak kebun. Pajak kebun ni dengan hasil-hasilnya, mengikut perundingan, dia pajakkan kebun dia dengan hasil-hasilnya sekali. Itu lain. Tapi dalam hukum sama. Yang satu lagi dia hanya pajak buah saja. Bila musim buah saja dia pajak. Itu semuanya adalah dengan hukum mubah. Boleh. Dalam Islam boleh. Yang dilarang dalam Islam tu kalau buah tu atau baru berbunga dah dipajakkan. Itu dalam Islam haram. Kalau dah betul-betul nampak buahnya melekat,
Dan nampak dia punya kepastiannya, tu boleh dipajakkan. Ya. Kecuali dia memajak tu majak tahun, terpulanglah kat dia. Ya. Lagi 868, silakan siapa nak baca lagi? Baik, catatkan hadis 868. Hadis sah. Matanya, tukar menukar kurma basah dengan kurma kering boleh dalam batas 5 wasak. Hukum sebagai satu ketentuan. Lima wasak ni dia punya ini timbangan ya, Arab lah, disebut 5 wasak. Jadi sama juga dengan 12,5 kilo atau 12,5 kg ya. Itu 5 wasak. Hukum dia sebagai satu ketentuan, mana ya tidak ada salahnya, mana dibolehkan. Apa dia? Mana kalau ikutkan ukuran ni, banyak yang maksudnya tidak melampaui 5 wasak kata dia. Ya. Maknanya duna khamsatin au sukin. Maknanya ya, asalkan tidak melampaui kepada 5 wasak. 5 wasak tu maknanya 12, ikutkan 12,5 kilo ya. Tak faham ya. Maksudnya sekarang ni ceritanya ialah kurma basah dengan kurma kering. Kurma basah dengan kurma kering. Jadi, ya sebenarnya 12 kg ni pun sebenarnya dah besar. Ya, tapi seandainya ia lebih daripada keperluan itu. Lebih daripada itu. Ya. Maknanya kiaskanlah, itu ya. Maknanya asal dikendaki di sini jelas dia punya ukuran dan timbangannya. Jangan sama. Kurma basah dengan kurma kering tu sama timbang. Jadi 5 wasak ni sebagai satu ukuran, tapi ya kiaskanlah. Seandainya lebih daripada itu. Ya. Terkadang ada setengahnya mereka berniaga. Mereka berniaga macam tu, ada perniagaan mereka mahukan kurma basah. Tapi masa itu ya, keuang tadi ataupun duit tadi
ya tidak berapa tercipta. Ya mereka hanya jual beli dengan tukar-tukar barang. Bertukar-tukaran barang. Tapi kalau seandainya ya dengan nilai, ya maka dihitung sebagai nilai lah. Contoh misal kata kurma basah, ya harga dia harga kurma kering harga dia RM50. Ya, maka kurma basah kena lebih daripada harga RM50 sebab kurma basah ini akan kering. Ya, jadi kita kena kiaslah. Walaupun dia hanya meletakkan jangkaan hanya 12 kilo, itu pun dah besar sebenarnya ukuran tu. Tapi kalau lebih, kiaskan. Ya. Kalau tak faham juga simpan dulu. 869 pula. 869 siapa nak baca? Baik, cantikkan dulu hadis 869. Hadis sah. Matan dilarang jual beli buah-buahan yang belum kelihatan jadinya. Hukum haram. Itu dikatakan tadi. Ya, kalau kita pajak buah dalam Islam, kalau kita nampak dia masih berbutik lagi, belum menjadi, kita tak boleh pajakkan sehingga nyata buah itu yang melekat, nampak melekat. Mana buah itu dah jadi. Di situ boleh dipajakkan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku penganiayaan. Kalau tak nanti akan berlaku satu penganiayaan. Ya. Jadi boleh ditafsirkan lagi. Maknanya buah tadi betul-betul nampak jadi. Ya. Dan buah-buah itu juga selamat daripada gangguan penyakit, contohnya. Jadi kalau seandainya dipajakkan, masing-masing akan berpuas hati. Yang memajak dan yang menerima pajakan berpuas hati. Ya. Mana itu yang dikehendaki dalam Islam. Yang tidak dikehendaki ini kalau berlaku penganiayaan. Yang memajak untung. Ya, yang memajakkan tadi untung. Tapi yang menerima pajakan tadi dia rugi. Jadi tak boleh macam tu. Ya. Lagi 870. Siapa nak baca? Ha. 870. Hadis sah. Matan menerangkan salah satu dari tanda-tanda masaknya buah-buahan itu sempurna merah
dan sempurna kuning. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Jadi 870 ini ya nak memberitahu bahawa buah yang matang, yang matang dilihat sebagai warnanya merah ataupun kuning. Ya, tengoklah pada buah-buahan ini berbagai-bagai. Ini sebagai kiasan. Ya, sebab ya, di antara buah-buahan tadi ada warna-warna yang berlainan. Jadi kematangan itu mana dapat dilihat. Ya. Jadi seandainya dipajakkan, maka berpuas hatilah orang yang memajak. Ya. Lagi, sambung lagi 871. Baik, 871. Hadis sah. Matan dia menerangkan tanda masaknya anggur. Iaitu bertambah hitam dan biji-bijian menjadi keras. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini juga hadis menerangkan kematangan tiap-tiap buah-buahan. Ya, kalau anggur ya tak mesti semuanya hitam. Ya, anggur juga berbagai-bagai warna. Kadang kematangan dia berwarna hijau juga. Ya, jadi pendek kata, dah nampak ya dia keras, artinya itu dah matang. Tapi belum masak. Ya, tapi dah matang. Mana yang macam tu kalau dipajakkan, ya tidak mengapa. Ya. Diperbolehkan. Baik, 872 pula. Siapa nak baca? Ya. Catatkan 872 hadis sah. Matan buah-buahan yang sudah dibeli lalu mengalami kerosakan, diperintah oleh Nabi supaya si penjual mengurangi harganya. Hukum wajib. Baik, 872 ya.
dengan 872A samakan hukum. Ya, itu samakan hukum. Jadi 872A ini, dan pada salah satu riwayat Muslim juga disebutkan sesungguhnya Nabi SAW menyuruh mengurangi harganya kerana musibah penyakit tersebut. Jadi dua hadis tersebut di atas menerangkan apabila seorang telah menyerahkan wang pendahuluan atas pembelian buah-buahan dan kemudian ternyata buah-buahan atau hasil pertanian tersebut diserang penyakit sehingga rosak jumlahnya, maka pemberi wang pendahuluan tidak diperkenankan menarik wang tersebut. Tetapi apabila terpaksa orang yang memberi wang pendahuluan menarik, jangan ia menarik keseluruhannya. Mana minta kurang. Ya. Jadi orang yang bagi duit pendahuluan tadi, ya, dia tidak boleh menarik balik dia punya wang pendahuluannya. Tapi kerana nampaknya banyak yang rosak contohnya, maka dia boleh minta kurangkan. Jadi orang yang punya barang, maknanya dia jangan menganiaya saudaranya. Itu hujung ayat Nabi katakan, ya, perkataan apa di situ, ya. Maka engkau tidak boleh menarik kembali sedikit pun sesuatu yang telah engkau serahkan kepadanya dengan jalan engkau mengambil harta saudaramu bighairi haqqin, dengan tidak hak, tidak sah. Jadi boleh minta kurangkan. Dan orang yang punya buah-buahan tadi pun kena bertolak ansur. Jangan menganiaya orang yang memajak ataupun membeli buah-buahan tadi. Baik, 873 ni mengakhiri tajuk. Siapa nak baca silakan. Kejap ya. Buka mic tu, siapa nak baca. Baik, catatkan 873. Ya, hadis sah. Matan dia, pohon yang dijual sesudah dikahwinkan, maka buahnya itu jadi milik si penjual. Hukum sebagai satu ketentuan. Maksud di sini, apabila seorang menjual pohon kurma dan setelah dijual tadi, si penjual melakukan, tahu tak cara apa ni, kalau orang kampung ni ditut, ditut. Ditut pokok tu, ditutkan atas pohon yang dijualnya itu, maka yang berhak atas hasil pertama yang dinyetutkan tadi adalah hak penjualnya. Ini faham ke tidak? Maknanya kalau seandainya pohon itu biasa, contohlah pohon ciku, buah ciku. Biasa dulu orang dulu banyak ditut pohon ciku. Ditut ni maknanya diletakkan tanah pada dahan tadi sehingga tumbuh akar. Macam tu. Kemudian setelah tumbuh akar, maka dijualnya. Maka adalah pembeli tadi.
Dan pembeli ni pula tanam pohon tadi berbuah. Buah yang pertama itu adalah hak orang yang menjualnya. Ya. Jadi ini pun bergantung kepada syarat ya orang yang membeli. Mana syarat lah. Bayangkanlah kalau kita beli kat Ipoh, contohnya. Ya, benda yang ditot tadi beli kat Ipoh. Nak hantar ke Ipoh sana? Buah-buahannya tadi. Ya. Kalau berdekatan, ya logik jugalah. Ya. Kalau satu taman contohnya dah berbuah, kita bagilah tuan punya pokok tu, pokok asal dia. Rasalah ni buah pertama. Kita bagi dia. Tu tak adalah salahnya. Ya. Tapi kalau seandainya sudah bersyarat, contohnya kita dah jual beli ni kalau buah tu dah jadi hak saya lah. Contoh macam tu tak ada salahnya. Bersyarat macam tu. Ya. Tapi ada juga saya teringat orang-orang tua-tua dulu ya, sebenarnya dia tak jual. Ya, dia tutkan saja, yang tutkan ni bukan tuan pohon tu. Ya, orang yang nakkan. Nakkan pohon tu. Maka dia tutut atau dicangkukkan ya, tutkan ke cangkukkan macam tu bahasa dia. Kemudian bila dah tumbuh akar, maka dah bolehlah diambil. Tak dijual. Jadi orang yang tutkan tadi juga adalah, ataupun orang yang cangkukkan tadi adalah orang yang nakkan pohon itu. Maka ditanamlah. Dah tanam, dah buah. Bila buah tu banyak, contohnya buah pertama banyak, dia bagi. Mana dihulurlah kepada orang yang punya pohon tu. Pohon asal tu. Suruh rasa. Ini tak apalah, satu kampung. Ya. Kalau datang daripada jauh macam mana? Ya. Jadi kalau dah jual beli tu dah halal lah. Hak engkau lah kalau kau nak makan. Ya. Itu sebagai satu budi bahasa. Sebab benda tu dia tak jual kepada kita. Kita nakkan pohon itu. Ya. Apa bahasa dia? Lain daripada bahasa dicangkuk, ditut. Ya. Ada bahasa lain tak? Yang diletak tanah tu pada dahan tu, yang dikikis dahan tu, letak tanah, dibungkus. Dibungkus itu sehingga dia keluar akar. Kan, dah keluar akar, nanti dipotonglah dahan tu. Ditanam. Ya. Orang Sabah cakap apa tu orang Sabah? Ya. Apa dia punya bahasa tu? Ya. Kahwin lain ya. Dikahwinkan lain. Kahwin lain. Ya. Kahwin tu yang potong. Dipotong tukar lain. Itu lain. Yang ini dia ambil daripada dahan tu. Tut ke? Tut lah kan? Ditutkan. Mana dikikis dia punya batang tu, kemudian letak tanah. Tanah dibungkus, tanah tu dekat dahan tu, kemudian tumbuhlah dia akar. Dia tumbuh akar penuh, dia pun potong, dah boleh tanam dah. Ya. Itu cara ditutkan atau dicangkuk ya. Baik ya, untuk kuliah malam ni sampai situ, akan datang dah tajuk baru lah ya. Tajuk baru ni berkaitan dengan apa ni? Dengan bab mengenai salam, pinjaman dan gadaian. Salam wal qardi warrahni. Salam bukan memberi salam assalamualaikum ya. Salam ni lain dia punya istilah dia ya. Kemudian qardi ni pinjaman. Ya. Ar-rahni ni maknanya gadaian.
Selalu orang sebut rohnu. Rohnu pajak gadai. Ya. Ar-rohnu. Pajak gadai. Ni rohni. Pajak. Ya. Apa? Gadai. Korti pinjaman, rohni itu gadai. Salam tu ada satu bab namanya salam, bukan Assalamualaikum tu bukan. Ya. Oh, tahu aku mana diamkan saja. Diamkan dulu. Macam tu. Atau berhentikan dulu atau diamkan dulu. Itu tawakuf.